اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 39. Surat 39, baris yang ketujuh daripada atas. Baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada kala sebab bagi dengki berseteru, dan ada kala sebab bagi dengki berseteru, bermusuh-musuhan. Itu di antara beberapa sebab bagi timbulnya sifat dengki, sifat hasad di dalam hati kita. Yang terdahulunya sebab punca bagi dengki, timbul sifat dengki di dalam hati kita adalah takabur, sombong. Mari daripada takabur, kita membesar diri. Orang lain ni rendah, orang lain ni kurang daripada kita. Tiba-tiba orang yang kita pandang rendah, orang yang kita pandang kurang tu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbullah sifat hasad dengki di dalam hati kita. Berbeza kalau kita bersifat dengan tawaduk. Kita merendah diri, kita memandang orang lebih tinggi daripada kita, lebih mulia daripada kita. Tiba-tiba orang yang kita pandang tinggi, pandang mulia dari kita, dapat nikmat, kita akan suka hati. Sebab orang yang kita pandang tinggi, orang yang kita pandang mulia, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang kita pandang tinggi, pandang mulia, ditimpa musibah, ujian daripada kita, tupang duka cita sama. Sebab orang yang kita pandang tinggi, pandang mulia, Tuhan uji dengan musibah. Macam mana perasaan hati kitanya? Kita akan duka cita sama, sedih dengan musibah ujian yang Tuhan uji atas orang yang kita pandang tinggi, pandang mulia. Ini kalau kita bersifat dengan sifat tawaduk. Tapi kalau sebaliknya, kita membesar diri, orang ni kita pandang rendah, pandang kurang, orang ni orang yang biasa-biasa, kita orang yang lebih-lebih. Tiba-tiba orang yang kita pandang rendah, pandang hina ni, Tuhan beri nikmat, mulalah. Itu punca yang paling besar timbulnya sifat hasad di dalam hati adalah takabur. Jadi kita nak menghilangkan sifat takabur, kita kena hilangkan punca dia. Sebagaimana kita nak hilangkan penyakit jasmani, kita kena hilangkan, kita kena benterah punca dia. Pada ni, kalau penyakit jasmani itulah,
Penyakit apa? Demam denggi. Puncanya nyamuk Aedes. Maka macam mana kita nak benterah penyakit demam denggi? Kita kena benterah nyamuk Aedes lah dulunya. Bukan gitu? Macam sekarang penyakit sekarang COVID. Macam mana nak benterah, macam mana nak mengawal, sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, kita turut samalah. Kita sudut petikan lah. Pandai ni. Kita setakat ni alhamdulillah boleh berjemaah, boleh berjumaat, boleh diadakan kuliah agama. Tapi berjumaat kitanya dalam keadaan ada penjarakan. Sunnah nabinya rapatkan saf. Mana sunnah nabi rapatkan saf, tapi kita masih tidak dibenarkan. Kita terimalah. Sebab apa? Sebab itu kesempurnaan. Selagi kita dapat berjemaah, dapat jumaat, alhamdulillah sangat-sangat dah. Tapi masih lagi ada penjarakan, kita terimalah, tak usah duk bersoal. Ni kadang-kadang orang bersoal ni orang-orang agama juga. Barulah timbul kelas orang lain, orang agama lain senyap sahaja, tidak berani bersuara. Timbullah seseorang, maka hebat dia. Dalam keadaan orang lain tak berani bersuara, dia berani bersuara. Orang lain tak berani bersuara sebab kita tak tahu hakikatnya keadaan sebenarnya macam mana. Kita tak beranilah nak bersuara. Sebenar-benarnya macam mana keadaan, kita tak ada maklumat. Jadi kita tak beranilah nak bersuara. Bukan kerana tak berani bersuara kerana sebab lain, bukan. Itu kesempurnaan. Yang kita duduk nak bicaranya bukan masalah kita semain jumaat safnya direnggangkan. Kita nak bicara orang hak tetap jemaah semua tak datang berjemaah laginya. Orang yang dahulu tak pernah tinggal jumaat, sampai sekarang ada lagi orang yang masih lagi liat daripada semain jumaat. Itu yang kita nak kira. Ada ni. Adapun kalau kuliah agama, orang yang biasa menghadiri kuliah agama, ada sebab-sebabnya dia tak berani nak menghadiri kuliah agama. Dia tak tinggal belajar, dia tengok rakam, dia tengok live FB. Ramai lagi dia kalangan kita yang tidak hadir kuliah agama, tapi adakah mereka tak belajar? Mereka mengikuti kuliah melalui FB. Adapun kalau semain jemaah sama jumaat boleh. Jemaah dengan jumaat. Kita boleh ikut jemaah dalam FB. Kalau setakat nak ikut khutbah jumaat tu boleh lah. Pandai ni. Maknanya masih lagi ada orang bukan semain jemaah, semain jumaat pun masih lagi liar. Tu nak bicara. Tapi kalau setakat masih lagi tidak dibenarkan perapatkan sah, kita terimalah. Tak usah bersoal hal tu. Orang-orang lain yang berdiam diri bukan kerana apa, kerana kita bukan bidang, kita tak tahu keadaan sebenarnya macam mana. Tengok sekarang tiba-tiba naik contohnya, walaupun dia di satu-satu tempat, di seberang laut sekalipun, kita kena ambil pengiktibaran juga. Dah tengok tadi berapa? 260. Selama-lama 7 bulan ni, hak paling tinggi 277. Hari ni 260. Hak yang ketiganya 235. Tu masa PKP dulu. Mana ni? Mana bila masih boleh melonjak. Jadi bagaimana ditetapkan, kita terimalah. Tak sedut soal tu. Tak sedut soal hak ketetapan. Selagi kita ni diizinkan oleh Allah berjemaah, berjumaat, kita diizinkan oleh Allah dapat diadakan kuliah agama, kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah. Kemudian macam mana nak pengawalan COVID ni, kita ikut pada pihak-pihak yang berkenaan.
hak pakar dalam perkara ni, ikut mereka sudahlah. Tak payah nak fikir banyak-banyak lah kita ni. Tak usah duduk nak bersoal banyak-banyak. Itu antara kaedah macam mana nak benterah. Jadi kita nak hilangkan satu penyakit, macam mana nak nak benterah, nak menghadapi punca-punca dia. Itu kira penyakit jasmani. Hak ni rohani. Penyakit rohaninya hasad, dengki. Maka apakah punca menyebabkan timbul hasad, dengki ni? Hasad, dengki kita maklumlah, dosa besar. Bukan setakat dosa besar, dia membatalkan, membinasakan pahala kebajikan kita. Dalam keadaan hasad, dengki ni tidak ada, ni tak ada. Kalau kata riak, dapat pujian orang. Kalau takabur, kita buat segong sendiri. Pandai ni. Kalau hasad, kita serabut seorang diri. Tengok tu. Bak dosa-dosa lah. Bak akhirah neraka lah. Kita hidup atas dengan hasad ni. Hidup kita macam mana? Orang riak, dia boleh juga bahagian dunia. Orang takabur, dia buka dada. Kan sedap ada itu nafsu dia. Nafsu dia sedap. Ada pun hasad, nafsu sendiri pun. Nafsu sendiri pun akan duka cita, akan serabut. Sebab apa? Sebab orang yang kita hasad tak terjejah pun. Maukah mereka dapat pahala pula kerana kita hasad pada mereka? Adakah mereka terjejah dengan nikmat yang hati kita cita supaya Tuhan tarik balik? Nikmat mereka Tuhan tidak tarik balik, bahkan nikmat mereka bertambah. Kita, nafsu kita, kau serabut. Pandai ni. Jadi kau nafsu pun tak kena hasad ni. Kalau dengki, kalau takabur, juang dengan nafsu. Tapi kalau hasad, nafsu pun jadi kadang-kadang nafsu kita sendiri pun jadi keluh kesah. Nafsu kita tak puas hati tengok orang dapat nikmat. Walah, bukan kata hasad tidak menyebabkan nikmat orang Tuhan tarik balik. Bahkan daripada hasad kita sendiri, kita pun berusaha supaya nikmat seseorang ditarik balik. Pun kalau dah tetap bahagian mereka, tetap bahagian mereka. Hak hasad ni tak kesan pun nikmat yang Tuhan kurnia kepada orang yang kita hasad. Kemudian kita usaha supaya nikmat dia tu hilang. Kita usaha macam mana pun, kalau nikmat tu bahagian dia, tak akan ke mana. Nikmat tu tetap bahagian dia. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Ada. Ya Allah, tidak ada orang yang boleh menghalang akan barang yang engkau kurniakan, dan tidak ada orang yang boleh kurniakan akan perkara yang engkau halang, dan tidak ada orang yang boleh menolak akan qada engkau ya Allah. Hak dengan itu usaha zahir ni, kalau tetap bahagian dia. Kalau hasad ni tak ada kesan apa pun nikmat yang ada pada seseorang. Kalau kita hasad, cita di hati seseorang Tuhan tarik nikmat, serta merta Tuhan tarik nikmat, baru kena. Kau macam mana? Kita cita di hati nikmat seseorang Tuhan tarik, serta merta Tuhan tarik. Tu puas hatilah kitanya. Yang kita usaha dengan anggota zahir pun, kalau dah tetap bahagian dia juga. Jadi macam mana ni hak hasad ni? Tak ada mana akhirat binasa, atas dunia pun binasa. Orang hasad ni orang yang memusuhi akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang marah dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak redha dengan pembahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaha, apa yang Tuhan kurniakan nikmat,
Apa yang Tuhan qadakkan, apa yang Tuhan bahagikan, milik Tuhan belaka. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Ta'ala belaka. Barang yang ada di bumi, barang yang ada di langit. Jadi apa nikmat yang Tuhan kurnia? Milik Allah. Kenapa pula kita nak marah, nak berseteru dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian hak bahagian itu qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nak marah? Pada ni. Ni orang yang hasad, dengki, cita di hati, hilang nikmat yang ada pada saudara. Jadi punca dengki yang pertama adalah takabur. Ada kalanya takabur. Dia takabur ni bukan hanya punca dengki seseorang, kerana orang tu takabur. Terkadang takabur ni juga yang menyebabkan orang dengki kepada seseorang. Sekarang cerita di sini punca seseorang hasad, antaranya takabur. Dan terkadang takabur kita tu menyebabkan orang hasad kepada kita. Sekarang cerita punca hasad seseorang kerana seseorang itu takabur. Faham tak ni? Terkadang seseorang jadi hasad berpunca daripada kita takabur. Bila kita takabur, menyebabkan orang akan berseteru dengan kita. Ni hak sebab yang kedua. Ada kalanya berseteru. Kenapa jadi orang seteru dengan kita? Orang bermusuhan dengan kita. Orang tak berkenan dengan kita. Orang tak suka kita. Sebab apa? Sebab kita sombong. Pandai ni. Hak dibicara di sini, hak terdahulunya ada kalanya dengki. Ini dengki yang yang daripada dengki ni menyebabkan seseorang, takabur ni menyebabkan seseorang jadi dengki. Tapi takabur daripada kita pun boleh menyebabkan orang dengki kepada kita. Sebab apa? Bila kita takabur, orang akan berseteru dengan kita. Bila orang berseteru kita, maka dia pun dengki kepada kita. Faham ni? Ni besar ni, takabur ni. Orang yang takabur, punca utama dia jadi dengki. Terkadang kita takabur menjadi punca orang tu dengki kepada kita. Kenapa jadi orang dengki kepada kita? Sebab bila kita takabur sombong, orang akan berseteru dengan kita. Orang akan bermusuhan dengan kita. Orang akan benci kepada kita. Orang tak akan kenal kepada kita yang sombong. Maka daripada berseteru tadi ni menyebabkan dia jadi dengki kepada kita. Macam mana? Sebab itulah di antara sifat yang mazmum paling besar adalah takabur. Sebab tu kalau wak misal sifat mazmumah, takabur, riya, hasad. Tu. Dua tiga ni hak biasanya. Kalau dia contoh sifat mazmumah, takabur, riya, hasad. Ni hak besar-besar belaka ni. Tapi di antara hak biasa disebut adalah takabur. Sebab apa? Itu sifat azazil. Daripada takabur ni jadi hasad. Orang yang takabur. Sebaliknya kalau kita takabur, menyebabkan orang jadi hasad kepada kita pula. Apabila orang hasad kepada kita, maka kejahatan dia tu akan menjadi ujian besar pula kepada kita. Syarima syari hasidin iza hasad. Kejahatan orang yang hasad. Jadi kita dapat nikmat tapi kita sombong. Orang jadi hasad, kemudian dia pun pisah nak menjatuhkan kita. Satu ujian besar, musibah pula kepada kitanya. Betul? Dia hasad sifat kecelaan.
Tapi kenapa dia hasad? Kerana dia bersuruh kita. Kenapa dia bersuruh kita? Sebab kita sombong. Macam mana? Jadi di antara sebab dengkinya adalah berseteru. Adapun kalau kita ni berbaik-baik, maka tak ada lah hasad tu. Hak dalam hadis hak Nabi perintah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi kata hendaklah kamu bersaudara, hai sekalian hamba Allah, bersaudara, berbaik-baik. Bila bersaudara berbaik-baik, tak timbullah sifat hasad. Ialah bila berseteru, berkelahi, baloh, seteru kita, musuh kita dapat nikmat, mudahlah timbul hasad. Sebab apa? Sebab seteru kita, musuh kita dapat nikmat. Macam mana kalau orang yang kita kasih dapat nikmat? Kita tumpang gembira. Macam mana kalau orang yang kita kasih Tuhan timpakan musibah, kita akan duka cita sama. Macam bicara bab takabur dengan tawaduk. Bila kita takabur, orang yang kita pandang rendah dapat nikmat, kita akan jadi hasad. Sebaliknya kalau kita tawaduk, orang yang kita pandang mulia, Tuhan uji musibah, kita akan duka cita. Sama juga. Bila kita berseteru, seteru kita, musuh kita dapat nikmat, kita mudahlah nak ini berjangkit sifat hasad. Tetapi kalau orang yang kita baik dengan dia, kita berkasih sayang dengan dia, bersaudara dengan dia, dapat nikmat, kita suka. Sebaliknya kalau Tuhan uji dengan musibah, kita sedih. Nampak dah? Jadi macam mana nak hilang sifat dengki ni? Kita kena berbaik-baik. Jangan berseteru, jangan bermusuh-musuhan. Kemudian berseteru, bermusuh-musuhan ni, punca utama dia adalah ghadab, marah. Ghadab, marah. Dalam kitab ghadab, hikdun, hasadun, dibuat satu tajuk. Ghadab, marah. Hikdun, simpan marah dalam hati, dendam. Hasadun, dicerita supaya hilang nikmat. Dia letak satu tajuk. Sebab apa? Sebab daripada bughdun, marah, simpan marah ke dalam hati, jadi dendam. Daripada bughdun, dia jadi hasad. Kenapa? Daripada bughdun, dia akan jadi berseteru. Berseteru tu timbul hasad. Dia ada marah tu, timbul hasad. Lepas tu dalam kitab kitanya, selepas bicara bughdun, marah, dia akan pergi disambung pula bicara hasad, dengki. Sebab ada kaitan antara marah dengan dengki. Bila marah ni jadi berseteru, daripada berseteru ni jadi dengki. Jadi ada kaitan belaka tu. Jadi kalau kita ni tak marah, kita tidak berseteru, kita berbaik-baik, maka tak ada lah timbul sifat hasad dengki di dalam hati. Dan ada kalanya keji nafsu. Dan ada kalanya keji nafsu kerana kiki ia, bakhil ia orang dengki dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya hamba Allah dengan ketiadaan tujuan yang baik. Hak ning ni, hak yang ketiga ni, keji nafsu semata-mata. Dia panggil khubsul nafsi, keji nafsu, hati jahat semata-mata. Nak kata dia takabur, seseorang yang dapat nikmat tu dia pandang tinggi. Dia pandang tinggi pada seseorang yang dapat nikmat tu. Jadi tak ada takabur di situ. Orang yang dapat nikmat tu dia baik sangat, maka tak ada lah berseteru. Tapi tiba-tiba dia tidak takabur dengan orang yang dapat nikmat tu. Dia tidak berseteru dengan orang dapat nikmat tu.
Dengki juga dengan nikmat yang orang tu dapat. Mari mana ni? Ini semata-mata keji nafsu, jahat hati. Tiga-tiga ni, hak ni lah hak paling sukar. Kalau takabur, kita buang takabur, kita bersifat dengan tawadhu. Tak adalah dengki. Kalau berseteru, kita berbaik-baik, tak adalah dengki. Tapi kalau keji nafsu, jahat nafsu semata-mata, tu hak paling payah sekali. Kena perobat nafsu tu sendiri. Ni hak paling payah, kata Imam Ghazali rahimahullah. Hak paling payah nak hilangkan sifat dengki adalah kerana keji nafsu. Takaburnya tidak, berseterunya tidak, semata-mata mengapa? Hati jahat. Tak ada ni. Kalau orang-orang yang berkenaan dapat nikmat, dia orang-orang cerdik, orang-orang terpelajar. Takkan kita orang biasa ni nak sombong dengan mereka? Pandai ni. Takkan sombong dengan orang yang terpelajar, orang cerdik, orang rajin. Kemudian kita dengan dia pula tidak berseteru. Bukan kita bersaudara pula dengan dia. Anak beranak pula dia tu. Tiba-tiba dia hak kata orang yang kita pandang tinggi kerana dia terpelajar, yang kita berbaik dengan dia sebab dia anak beranak kita juga, saudara mara kita juga, dapat nikmat, tiba-tiba dengki. Kenapa situ? Kerana keji nafsu, jahat nafsu semata-mata. Ni lagi payah. Ni pandai ni. Kalau sombong, kenapa jadi dengki? Kalau bermusuh tak pelik kalau dia dengki. Ni tak ada ni. Dia tidak sombong dengan orang tu, dia tidak berseteru dengan orang tu. Orang tu dapat nikmat, dia nak dengki pula. Tak ada pasal-pasal orang panggil. Semata-mata jahat nafsu. Ni yang kita kata hak paling payah nak perobat punca. Nak perobat punca dengki. Kalau nak perobat punca dengki hak paling payah, lepas tu macam nak hilang dengki kalau punca tak boleh nak perobat? Punca tu mana apa? Jahat nafsu semata-mata. Jadi kalau punca payah nak perobat, jadi dengki pun payah nak kita bersihkan daripada hati kita lah. Dia di antara lah punca dengki ni kerana berebut, berlawan. Berebut, berlawan. Mana kalau kata kerja satu benda yang sama. Mana ni? Menega benda yang sama. Hak ni mudah jadi dengki. Tak ada. Orang tu menega, orang tu buat kerja, tak ada kena-mengena pun dengan dia. Orang tu menega maju, orang tu buat kerja berjaya, tiba-tiba nak dengki. Kalau hak saingan, hak berebut, hak bertanding, tak pelik. Ni tak ada. Orang tu menega, tak ada kena-mengena dengan kita. Orang tu berjaya dalam pekerjaan, dia tak sama dengan kerja kita. Tiba-tiba dia menega berjaya, kerja dia berjaya, dengki. Ikut jalan mana? Keji nafsu semata-mata. Ni hak paling payah. Keji nafsu ni ikut mana ni? Kerana kikir ia orang dengki, bakhil dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil keji nafsu kerana apa? Kerana kikir, bakhil ia dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya. Kerana bakhil dengan nikmat Allah. Orang bakhil ni dengan hak barang dia. Ini bakhil dengan nikmat Allah atas hambanya. Yang kawan tu dapat nikmat tu daripada siapa? Daripada Allah. Bukan diambil hak kita. Tapi dia kedekut juga, tak puas hati juga dengan hak nikmat daripada Allah atas hambanya, hamba Allah. Sekarang ni nikmat daripada Allah tak ada kena-kena dengan kita, tiba-tiba kedekut juga. Kalau kedekut barang kita tak pelik. Yang kedekut barang kita,
Yang kita lupa barang kita tu milik Allah. Sementara je duduk kitanya, mati jadi hak orang lalu dah. Tapi tetap zahirnya milik kita. Hak ni nikmat daripada Allah atas hamba Allah. Tiba-tiba kita kedeku. Tak puas hati kita dengan nikmat Allah atas hambanya. Ni abang apa ni? Keji nafsu kerana kikir, kerana kedekut ia dengan nikmat Allah atas hamba Allah. Kalaulah ambil hak kita beri kepada orang tu, kita pun tak puas hati. Kita pun dengki, tak pelik. Sekarang ni bukan hak kita, tak ada kena-mengena pun. Macam sebut tadilah, hijau pun tak ada kaitan pun. Kalau hijau yang sama, menega yang sama, sebelah-sebelah pula, dia boleh banyak, sebab tu boleh kita tu dah hidup sebelah kita, boleh ke dia hak kita kata nikmat tu, walah tetap tu nikmat dia juga. Nampaklah jalan nak jadi dengki. Ni tak ada kena-mengena, tak ada saingan apa-apa pun. Orang tu dapat nikmat daripada Allah, tiba-tiba dia kikir, dia kedeku, sayang dia dengan nikmat Allah. Kan pelik tu, tak pelik? Lepas tu dia panggil, kenapa tu? Kerana jahat nafsu, keji nafsu semata-mata. Kemudian kikir ia dengan nikmat Allah atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Mana pula ada tujuan yang baik? Ada tujuan baik, ada cerita bawah tu. Dikikir dengan nikmat Allah atas hambanya. Kenapa? Kerana hamba tu menggunakan nikmat Allah pada melakukan maksiat. Tu dengan tujuan yang baik, atau lain cerita. Tuhan beri nikmat pada hamba dia, tiba-tiba hamba Allah Ta'ala ni guna nikmat pada maksiat, maka dia pun cita hati supaya Tuhan tarik balik nikmat. Tu tujuan yang baik. Dia bukan kerana nikmat tu, dia kerana orang tu guna nikmat pada jalan maksiat. Itu lain. Itu dah akan cerita di bawah. Ni dengan ketiadaan tujuan, tak ada kerana apa-apa pun, hanya semata-mata keji nafsu. Kenapa? Kerana dia kedeku dengan nikmat Allah atas hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang boleh nikmat tu lah. Ni tak pasal-pasal ni, semata-mata kerana keji nafsu, jahat nafsu. Hak paling sukar kata mati nak hilang, hak punca, hak sebab dengki kerana keji nafsu semata-mata. Hak ni hak dalam kitab Pernah Bagi Hati dia datangkan 3 sebab punca hasad, punca hasad dengki. Dalam kitab Sairus Salikin didatangkan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia mendatangkan 7 sebab dengki, 7 punca dengki. Di antara dia panggil ta'azzuz, dia panggil kerana berkehendak kemuliaan bagi dirinya. Dia nak kemuliaan tu boleh ke dia, tiba-tiba boleh kepada orang lain. Ni jadi dengkilah dianya. Sebab apa? Sebab dia berkehendak pada kemuliaan tu. Kemuliaan dunia lah. Kalau kehendak kemuliaan darajah di sisi Allah, hak tu tak timbul lah nak dengki pula. Sebab orang dapat kemuliaan di sisi Allah, dia akan usaha yang sama supaya dia dapat kemuliaan yang sama. Hak tu ribetah, hak tu dah apa hak tu. Orang tu dapat kemuliaan di sisi Allah, dia pun berlomba-lomba nak dapat kemuliaan yang sama. Hak tu ribetah, tu bukan panggil dengki. Ni kemuliaan atas dunia. Dia nak kemuliaan tu, dia nak pakat tu. Dia tepat tu hak dia nak, boleh ke orang lain. Ni punca jadi dengki. Di antara dengki laginya adalah kerana takut akan luput sesuatu yang ia kuasa. Contoh tadilah orang yang berlawan,
orang yang bersaing. Dua orang yang berlawan, dua orang yang bersaing pada meniaga ke, pada kerja ke. Ni mudah jadi hasad dengki. Sebab apa? Sebab dia takut tak capai maksud dia. Macam ginilah. Macam kalau kita kata dua orang dia berebut. Berebut orang lelaki ke, berebut perempuan ke, tak kira lah. Pada ni. Inilah berebut jodoh tu lah. Kan tak berebut. Hak berebut ni jadi deki Udah ada deki. Hak ni nak juga, dua orang yang berebut. Maka oleh kerana takut luput maksud dia yang dia nak tu, tu mudah didengki. Luput sungguh jodohnya boleh ke orang lain, maka dengkilah dianya. Hati pun dengki. Bilalah nak utuh rumah tangga tu, tak utuh-utuh pun, beranak pinak, aman damai, bahagia, hati dia kau serabut. Ni dengki semata-mata ni. Pergi cari tu promo pula, pergi jadi orang tu balah, bercerah berat. Biasa tu. Ada ni. Hak baik molek-molek jadi balah cerah berat. Kenapa tu? Kerana perbuatan sihir. Kenapa? Kerana dengki. Kenapa dia dengki? Sebab dia berebut. Kerana dia berebut sebelum tu. Walaha, itu semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum apa-apa kita bolehlah usaha supaya jadi dengan kita. Faham tak ni? Ada apa-apa tu tiba-tiba tak jadi dengan kita, jodoh dia dengar hak seorang lagi, kita terimalah, itu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk marah akan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan hak kita nak tu tak jadi dengan kita sebenarnya, tak serasi dengan kita sebenarnya. Orang yang seumpama ni, dia reda bukan jodoh dia. Sampai masa jodoh dia ingat jodoh dengan orang lain. Tiba-tiba jodoh dengan orang lain tu hak bagi sungguhnya dia. Faham tak ni? Sebelum tu dia usaha-usaha tidak tahu lagi. Tapi apabila usahanya tak berjaya, tetapan jodohnya dengan orang lain, redha lah terima. Nak asal dengkinya kat mana? Kemudian di antara laginya, di dalam kitab Syarul Salikin ni panjang lah jenis takut luput maksud ni, berebut contohnya. Dia kata berdengki-dengki antara dua orang murid bagi guru yang satu supaya dapat maksud daripada gurunya. Seperti berdengki dua orang yang hampir dengan raja supaya dapat martabat daripada raja itu. Seperti berdengki-dengkian antara dua orang yang mengajar ilmu yang menjaga pada akhir dalam satu negeri, yang maksud ia akan harta dan kebesaran atau kemegahan daripada orang dan negeri itu. Dua orang mengajar ni, dia maksud dia nak dapat harta, nak dapat kebesaran, nak dapat kemegahan daripada orang dalam negeri. Kalau dua orang mengajar ni qasak lillahi ta'ala, lah tak ada masalah tu. Faham tak ni? Mengajar molek-molek lah. Orang ni pun mengajar kurang sikit, dia kena ubah cara. Dengki ke tak? Nak dengki apa? Dia qasak lillahi ta'ala. Tapi kalau qasak nak dapat harta daripada ahli negeri, kalau orang mengaji kita tak ramai, payah nak dapat harta, payah nak dapat kebesaran, payah nak dapat kemegahan. Ni jadi dengki ya? Kalau dua orang mengajar ni, qasak dia untuk dapat harta, untuk dapat kemegahan, untuk dapat kebesaran. Sama juga ni seperti berdengki-dengki antara dua orang faqih yang mengajar ilmu kesyariatan negeri, yang satu kan berkendak akan harta atau kemegahan atau kemuliaan daripada orang dalam negeri itu. Sama aja, ayat lebih kurang je. Kalau dia mengajar, matlamat dia nak dapat harta, nak dapat kemegahan dunia, jadi dekilah. Kalau dia mengajar lillahi ta'ala, kurang orang-orang belajar, tak ada apa. Janji kita mengajar lillahi ta'ala dah.
Orang hak mengajar, ramai orang turut dia pun, halah itu bahagian dia. Ujian besar pada dia pula. Jangan jadi sombong dengan ramai murid, itu ujian pada dia. Ni dak ni dia mengajar kodok-kodok biasa-biasa je. Mudah nak jaga hati. Jadi dengki tak dengan orang hak mengajar hak ramai murid. Dengki apa? Dia bukan nak dunia. Dia nak redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mengajar ni matlamat dunia, bila dia kurang orang belajar dengan dia, nak cari harta kok mana? Nak cari kebesaran kok jalan mana? Kemegahan kok jalan mana? Ni jadi punca dengki. Dan di antara sebab punca yang menyebabkan dia dengki di antaranya adalah hubur riyasah dan talabul jah. Orang yang kasih nak jadi ketua orang. Orang yang tuntut kemegahan. Ni. Orang yang nak duduk depan. Orang yang nak jadi kepala orang. Ni menjatuhlah jawapan dia. Orang yang kasih kepada kedudukan, orang yang kasih kepada kemegahan, ni dia akan menjatuh. Sebab apa? Sebab dia berdengki di antara satu sama lain. Nanti dalam kitab kita ni akan bicara sifat kecelaan, kasih akan kedudukan, kasih akan kemegahan, kasih akan harta, kasih akan dunia. Ni dia akan bicara dalam kitab kita ni nanti. Tapi dimulai dengan kasih akan kedudukan dan kemegahan. Sebab apa? Sebab terkadang orang yang kasih akan kemegahan, kasih akan kedudukan ni, habis harta pun tak apa. Kita ingat ke kasih harta yang paling besar? Dah. Paling besarnya kasih kepada kedudukan, pangkat, kasih kepada kemegahan lebih besar daripada kasih kepada harta. Sebab apa? Sebab orang sanggup habis harta, janji dapat kedudukan, dapat kemegahan. Kan gitu? Terkadang kedudukan hak dia kasih itu tak boleh harta pun. Tak boleh harta. Sukarela sahaja. Kedudukan tu bukan ada gaji. Kalau kedudukan ada gaji tu, bolehlah harta. Kedudukan tu tak ada gaji. Kedudukan tu hanya amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kemudian kedudukan tu pula amanah pula untuk mentadbir rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Yang mana orang yang pegang jawatan dalam masjid ni bukan jawatan dalam kampung. Orang pegang jawatan dalam kampung, MPKK tu ada allowance. Mesyuarat pun ada allowance. Orang pegang ni tanggungjawab dalam masjid kan ada allowance. Ada tak? Tak ada dah. Kalau ahli tokoh masjid bermesyuarat, ada enam dah? RM50 ke sekali mesyuarat ada? Kita dah tahu ni, tak pernah jadi AJK masjid ni. Orang kalau mesyuarat MPKK memanglah boleh RM50 dah sekali mesyuarat. Mesyuarat sepatah budak cakap boleh RM50. Tapi kalau mesyuarat masjid, mana kata tahu takut ada juga RM50 ke? Tak ada sini orang kita AJK masjid tak ada. Ada tak kita ni AJK masjid? Ada elang tak? Tak ada. Rasa-rasanya lah tak ada. Tak ada. Kita diberi amanah untuk mentadbir rumah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang kasih kepada kedudukan, kemegahan ni, dia carilah jalan macam mana pun untuk kekal kedudukan dia. Walaupun kedudukan tu tak menghasilkan harta sekalipun. Ada ni. Silat-silat gaya, kedudukan tu sendiri makan harta dia. Silat-silat gaya. Apa bahak? Haji awak keluar duit. Dah lah mesyuarat tu tak ada elang. Habis mesyuarat tak ada makan minum di kedai. Haji lah pengusi bayar, habis duit pula dah.
Bukan kata boleh duit, habis harta pula. Tak apa. Janji kekal dengan kedudukan. Apa anda ni? Tapi orang ni berat ni. Sebab apa? Dia kasih pada kedudukan, nak jadi kepala orang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia tidak berkelayakan, dalam keadaan dia tidak boleh makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dialah yang menjadi penghalang kepada untuk kemakmuran rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab kasih kemegahan, dia bertahan juga kok mana-mana pun, walaupun orang beci sekalipun, ramai orang lari dah sekalipun, tambah sudah lari lagi lain. Senang je. Senang je. Mulut tu mudah je. Senang je. Dah buat hati, terus mari masjid ni kan. Senang je dia ambil orang. Macam masjid tu nenek dia pula jadinya. Pada ni. Orang seumpama ni pun orang nak. Kenapa tu? Kerana kasih pada kemegahan. Kalau ada je saingan je, mula dengki, mendengki. Walaha ini semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kalau kita tak boleh bagi manfaat, jangan kita jadi mudarat kepada masyarakat. Kita tak ada jalan nak bagi manfaat. Tapi jangan kita merosakkan di rumah Allah Ta'ala pula. Siapa hati orang seumpama ni? Mana jahat sungguh nafsu. Terkadang dia menyedari bahawa ramai orang tak suka, menyebabkan seorang bundur pergi semayang tempat lain. Dia tahu, dia kata pelik manusia ni di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tu? Sombong angkuh. Dengan kemegahan kedudukan. Ni mudah mari dengki apa semua ni. Kalau mari-mari orang yang lebih berkelayakan, lebih berkemampuan, mulalah dia nak dengki mendengki, dia nak cari jalan nak jatuh kawan tu. Dia pasanglah dia punya geru dia. Ni dia punya kaki-kaki dia tambah. Ada ni. Berlaku di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kecelaan. Kasih akan kedudukan, kasih akan itu sifat kecelaan. Tapi nak ceritanya, kasih akan kedudukan, kasih akan kemegahan di antara sebab punca jadi hasad. Sebab apa? Sebab dibimbang seseorang akan ambil kedudukan dia, ambil pangkat dia, maka dia pun usaha jatuh menjatuhkan. Berlaku di mana? Di dalam rumah Allah, dalam masjid. Masjid ni tempat sujud. Masjid tempat sujud. Patutnya kita ni kalau kita merasai, menyedari bahawa kita ni tak sesuai nak pegang masjid, nak jadi kucalanan, kita bundurlah. Tak dapat bagi manfaat, jangan kita buat mudarat kepada masyarakat, terutama sekali ahli masjid. Masjid ni orang nak semayang, nak tenang. Orang nak mahdi kuliah agama dekat dah tenang. Ni di masjid. Ada ni. Tapi apabila timbul orang kasih kepada kemegahan, ada sifat takabur, maka dengki, mendengki sesama ahli masjid. Ini benar realiti dalam masyarakat. Benar realiti dalam masyarakat. Tu hak dalam kitab Syairus Salikin lah didatangkan 7 sebab bagi dengki. Hak dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, takabur, berseteru, dan keji nafsu, jahat nafsu semata-mata. Dan tiada haram oleh ribtah, dan iaitu ribtah bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Hal ni contoh tadi. Kalau dia mengajar, maksud tujuan dia nak tuntut redha Allah, dia pun berebutlah untuk sama-sama dapat redha Allah. Tapi adakah cita di hati supaya
nikmat redha Allah pada orang lain tu ditarik? Tidak. Tapi nak dapat redha Allah yang sama, kemuliaan di sisi Allah yang sama, itu ghibtah dia panggil. Itu kalau cerita bab agama lah. Sama juga cerita bab dunia. Dia berjaya dalam kerja, dia berjaya dalam perniagaan, kita pun nak berjaya macam dia juga. Kita nak berjaya macam dia. Itu bukan hasad, itu ghibtah dia panggil. Kita nak tiru dia, nak contohi dia, macam mana dia boleh berjaya. Kita nak berjaya macam dia juga. Apa ada ni? Tapi kita tidak cita di hati hilang nikmat dia, bukan. Tapi kita nak dapat nikmat sama macam dia dapat nikmat. Tapi tidak cita di hati supaya nikmat kepada dia tu Tuhan tarik, bukan. Itu dia panggil ghibtah. Itu tidak diharamkan. Bahkan itu boleh jadi pendorong kepada kita ghibtah ni. Kalau kata kita nak dapat redha Allah sama macam dia, itu pendorong. Kita nak dapat kejayaan dunia macam dia, itu pendorong, tak ada salah tu. Itu dia panggil ghibtah. Kalau bahasa kita panggil apa? Panggil apa gitu? Jadi dia nak dapat kejayaan sebagaimana orang tu dapat kejayaan. Serta hati tidak cita supaya kejayaan nikmat orang tu Tuhan tarik dah. Nak dapat macam dia dapat. Apa panggil apa? Ghibtah ni bahasa Arab. Bahasa kita panggil apa? Kita nak berjaya macam dia berjaya. Tapi kita tak cita kejayaan dia tu Tuhan tarik balik, tidak. Tapi kita nak berjaya macam dia berjaya. Hak hasad ni dia cita di hati kawan tu jadi hilang nikmat. Bukan dia nak pun nikmat tu. Janji kawan tu hilang nikmat je. Kawan tu hak berjaya jadi gagal je. Dia nak berjaya macam kau. Dia tak ada. Dia tak ada buat kerja pun macam seumpama tu. Dia pun malas. Tapi janji orang tu Tuhan tarik nikmat je. Tu hasad. Ni tak ni. Dia nak dapat nikmat, nak dapat kejayaan yang sama seperti orang tu. Dia panggil ghibtah. Tu kata bahasa Melayu kita panggil benda. Ke bahasa Melayu kita tak cukup lagi perkataan. Ada. Sebab ada orang kata bahasa Melayu kita ni perkataannya belum lagi cukup, dia kata. Wallahu a'lam maksud dia apa. Dia kata bahasa Melayu kita ni, perkataan Melayu kita masih lagi belum cukup. Ada perkara yang tak ada dalam bahasa Malaysia. Ni bahasa Arab ritah. Bahasa kita ke apa? Ke apa? Sekarang pendek je ni ghibtah. Maksud ghibtahnya panjanglah. Maknanya dia nak nikmat yang sama seperti nikmat orang lain, tapi tidak cita di hati nikmat orang lain Tuhan tarik, Tuhan hilangkan. Tak cerita seumpama tu. Dia nak dapat nikmat yang sama. Sebutannya ghibtah. Pendek je nah. Apa sebutan Melayu kita sepatah seumpama tu dengan maksud yang sama? Kita sekolah dah habis wali tu. Sekolah dah habis. Jadi ghibtah itu tidak diharamkan, bahkan boleh menjadi pendorong nak berjaya agama ke, nak berjaya dunia, akhirat ke, nak berjaya dunia ke, boleh jadi pendorong kalau ghibtah ni. Ini tidak diharamkan sebab ini tidak termasuk dalam dengki, sebab tidak cita di hati hilang nikmat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan maafkan